Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Faisal Zahra binti Muhammad Hafizal dan saya dari Unit Bahasa Melayu Pemilihan Ambilan PISMP Ogos 2024. Baiklah, berdasarkan artikel yang telah kami pilih ini, terdapat beberapa kesalahan dari aspek keutuhan wacana. Yang pertama sekali merupakan keutuhan semantik dari segi konteks. Seperti yang anda dapat lihat dalam petikan di atas, tajuk utama merupakan soalan temu bual. Namun, konteks yang ditulis tidak berkaitan dengan soalan temu bual. Malah, ia menceritakan tentang maklumat umum yang tidak berkaitan dengan soalan-soalan temu bual yang sepatutnya ditulis. Hal ini telah menyebabkan konteks dan juga tajuk utama tidak selari dalam artikel tersebut. Oleh itu, ia akan membuatkan pembaca agak sedikit keliru dan juga tidak jelas. Oleh itu, antara inisiatif yang boleh diambil oleh penulis adalah dengan mengkaitkan semula konteks dengan tajuk utama supaya pembaca lebih jelas membaca dan juga dapat memahami maklumat yang ingin disampaikan oleh penulis. Seterusnya, terdapat kesalahan keutuhan leksikal dari aspek penggunaan kata yang sama. Seperti yang anda dapat lihat dalam petikan di atas, penggunaan perkataan kemahiran digunakan sebanyak 4 kali secara berulang dalam satu perenggan. Oleh itu, ayat tersebut boleh ditukarkan dengan perkataan lain. Sebagai contoh, kajian yang dijalankan oleh Mustafa 2018 tentang mengkaji kesan pendekatan multisensori terhadap meningkatkan kecekapan literasi awal murid autisma menunjukkan peningkatan dalam kebolehan literasi awal. Oleh itu, penulis perlulah mempelbagaikan lagi kosakata untuk memastikan penulisan yang dihasilkan adalah berkualiti dan juga tidak bosan untuk dibaca. Akhir sekali, terdapat beberapa kesalahan dari segi penanda penghubung. Berdasarkan petikan 1, 2 dan 3, penanda wacana yang digunakan adalah kurang tepat, seperti ini adalah kerana ataupun hal ini kerana. Mengapa saya mengatakan begitu? Hal ini disebabkan terdapat beberapa kesalahan tata bahasa. Oleh itu, penulis haruslah menggunakan penanda wacana yang betul, iaitu hal ini dikatakan demikian kerana. Penanda wacana ini adalah lebih tepat digunakan dalam penulisan yang berilmiah. Oleh itu, penulis haruslah menggunakan pelbagai penanda wacana ataupun menggunakan kosakata dan juga tata bahasa yang betul semasa menulis artikel. Bagi petikan yang keempat pula, terdapat beberapa kesalahan dari segi penggunaan perkataan dan juga kesalahan ejaan. Sebagai contoh, dalam menjalankan pemerhatian, penggunaan perkataan dalam adalah salah. Jadi, apa yang penulis dapat lakukan ialah menukarkan perkataan dalam dengan menggunakan perkataan semasa. Jadi, ayatnya ialah semasa menjalankan pemerhatian. Seterusnya, penulis telah melakukan kesalahan ejaan di mana penulis mengeja mencatatkan dengan mencatatkan. Penulis haruslah memastikan bahawa kesemua ejaan dieja dengan betul supaya tidak berlakunya kekeliruan dalam kalangan pembaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nordina Syafia binti Yusri dari Unit BM Pemulihan ingin menerangkan berkenaan analisis kelemahan artikel di dalam aspek kejelasan. Yang pertama sekali, kajian yang telah dibuat oleh penulis ini tidak menerangkan kerangka konseptual kajian dengan lebih mendalam. Malah, penulis menggunakan perkataan yang berbelit-belit dan terlalu panjang. Hal ini kerana penulis tidak menerangkan dengan lebih terperinci dan tidak meringkaskan kajian tersebut. Dan ini menyebabkan pembaca yang membaca artikel ini tidak memahami apakah tujuan kajian ini ditulis. Yang kedua pula, kaedah VAKT merupakan ayat koheren yang telah diletakkan dalam tinjauan literatur tersebut. Penulis tidak menerangkan terlebih dahulu maksud VAKT itu sendiri. Hal ini kerana pembaca tidak mengetahui apakah maksud VAKT itu dan pembaca tidak memahami setiap perkataan yang terdapat di dalam petikan kaedah VAKT itu. Kerana pembaca tidak memahami apakah fungsi VAKT dan apakah maksud VAKT itu. Dan yang terakhir sekali adalah penulis tidak menerangkan tujuan responden kajian itu dijalankan semasa kajian ini berlangsung, tetapi
Terus memberitahu kriteria pemilihan yang telah ditentukan oleh pekaji. Hal ini kerana pembaca yang membaca artikel tersebut tidak memahami apakah tujuan pekaji untuk memilih responden ini dan apakah matlamat penulis ini untuk memperolehi responden yang dia miliki. Dan yang terakhir sekali, penulis tidak menerangkan tujuan responden kajian itu dijalankan semasa kajian ini berlangsung, tetapi terus memberitahu kriteria pemilihan yang telah ditentukan oleh pekaji. Hal ini kerana apabila pembaca membaca artikel tersebut, pembaca tidak mengetahui apakah tujuan penulis dan pengkaji ini inginkan apabila memiliki responden kajian tersebut dan apakah matlamat beliau dalam memiliki keseluruhan responden yang telah mereka perolehi. Sekian itu sahaja dari saya. Saya akan membentangkan analisis yang saya telah buat terhadap sumber rujukan yang ada dalam jurnal ini. Seperti yang awak semua boleh lihat, terdapat kesalahan pada sumber rujukan di atas, iaitu garisan pada pautan tidak dibuang. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kita perlu membuang garisan tersebut pada pautan. Yang pertama ialah gaya penulisan akademik APA telah menetapkan format yang khusus dan format itu kita perlu ikuti, seperti membuang garisan pada pautan. Selain pada itu, garisan pada pautan perlu dibuang untuk memberi keseragaman. Ini dikatakan demikian kerana jika terdapat banyak pautan ataupun hyperlink, ianya akan mengganggu pembacaan kita. Seterusnya, terdapat kesalahan sumber rujukan di atas, iaitu kesalahan dalam menulis citasi. Kenapa dia jadi salah? Seperti yang kita lihat, terdapat 3 nama penulis, iaitu Kamalawati Dolhan, Dayang Puteri Awang Mahbi dan Yusof Hazimali. Jika terdapat lebih daripada 2 orang penulis, kita seharusnya menulis rujukan dengan cara ini. Kurungan, nama penulis, at all, kita meletakkan perkataan at all, iaitu cara ejaannya ETAL. Kemudian noktah, kemudian koma dan tahun terbitan dan tutup kurungan. Sebagai contoh yang saya boleh berikan berdasarkan teks ini ialah kurungan Kamalawati at all titik noktah ataupun noktah, kemudian koma, kemudian 2019 dan tutup kurungan. Itu cara yang betul jika kita hendak menulis citasi ataupun rujukan jika penulisnya lebih daripada 2 orang. Akhir sekali, sumber rujukan di atas memaparkan kesalahan, iaitu penggunaan huruf besar pada tajuk buku. Menurut gaya penulisan APA, tajuk buku seharusnya ditulis dengan huruf besar di hadapan sahaja dan huruf besar bagi kata nama khas, dan selebihnya seharusnya menggunakan huruf kecil.